puji. Cikgu memang kata kalau siapa yang 10 ke 15 tu siapa yang hadir selalu, bila cikgu tengok komitmen dia orang buat latihan, so cikgu kata insyaAllah dia orang boleh lulus. Cikgu akan berusaha untuk pastikan mereka lulus sekurang-kurangnya E. Jangan terkejut, 2 tahun lepas 5 AF ada dapat C. Okay, 5 AF dapat C. 5 IK. 5 IK kelas ke berapa? Siapa tahu? Kira awak je selang satu kelas. Ya, kelas keempat. Tak ingat? 4 Ibnu Sina, 4 Ibnu Rushd, 4 Ibnu Hayyan, 4 Ibnu Khaldun, IK. 2 tahun lepas. Keempat ke? Betul, kelas yang keempat. Kelas yang keempat pun dapat E, dapat G. Atas sebab apa? Sama lah macam kalau kita kaitkan dengan 580 tu, kerana tak hadir ke sekolah. Tak hadir, kalau hadir pun dia muncul sekali-sekala tu tak buat apa benda. So ibarat sama taraf lah. Tapi pelajar 5 AF yang hanya belajar sedikit, cikgu takkan ajar banyak kerana mereka tak dapat benda tu semua. Berbanding dengan awak, awak kena belajar banyak kerana kita target untuk group A. Grup A di sekolah dengan SPM berbeza ya. Sangat-sangat berbeza. Awak ni batch kedua. Kalau di sekolah, kita tak boleh turunkan markah untuk ubah grade. Kalau dalam SPM, semua markah awak akan di-key in. Awak ambil Maths kan? Nanti dia masuk dekat dalam taburan normal. Dia akan gerakkan graf tu supaya berada yang lulus sedikit, yang A+ sedikit, yang besarnya kat tengah-tengah tu. Itulah yang akan menentukan markah lulus, markah A+, lepas tu dia akan bagi-bagikan untuk dapat daripada D, C hinggalah ke A. So jangan terkejut kalau biasanya dapat 60 lebih, 65, tiba-tiba tengok, aku dapat A, aku dapat A-. Tak pernah nak capai. 64 tak pernah nak capai A-. Tiba-tiba dapat A-. So jangan terkejut lah. Kenalah berusaha dari sekarang di mana awak dah 2 tahun tak bersekolah. Betul? Betul tak? Kalau ikutkan, ibarat macam 2 tahun tak bersekolah. Tingkatan 3 dengan tak tahu apa benda PT3-nya. Tak khatam pun menengah rendah. And then masuk pula tingkatan 4. Tahun depan pula awak nak SPM. Harap-harap tahun depan banyaklah masa untuk bersemuka berbanding dengan tahun ini. Tahun ini lagi dahsyat lah. Lagi banyak tak bersemukanya. Kalau tahun lepas, bulan 6 kita dah masuk. Kita start pertengahan bulan 3. Bulan 6 kita dah masuk kebanyakannya. Tahun ni, bulan 5 ke apa, sekarang dah sampai bulan 9. Bulan 10 ni pun tak tentu lagi. So itulah cikgu cakap. Cikgu tak pernah tengok benda ni. Terkejut cikgu bila buka buku teks sukatan sirakan ni, apa benda ni. Sekali bila tengok topik-topik tu, mode, median, mean. Ini dalam statistik. Tapi ada pula sisian piawai dengan variance. Kalau bila sisian piawai variance, itu dah masuk bab maths. So ada kaitan. Okay, so ibarat cikgu ni pun baru mula belajar macam awak. Cuma saya atas sedikit daripada awak. Okay, atas sedikit daripada awak untuk pembelajaran ni. So jangan kata benda ni susah sangat. Bagi saya benda ni, saya ni major in chemistry masa ambil pendidikan. Kimia. Minor matematik. Tapi sekarang saya dah permanent untuk matematik. Kerana kimia ni tak ramai cikgu yang boleh mengajar. Kalau maths, dia akan mengajar satu sekolah. Form 1 sampai Form 5, semua kelas ada ambil maths. Tapi kalau chemistry, tingkatan 4 sahaja, 1 atau 2 kelas. Kalau dekat Gombak Setia ada 3 kelas je. Sina, Rushd dengan Hayyan. Cukup untuk 1 atau 2 cikgu je dah. Selesai dah. Okay. So itulah dia, saya dah berpindah kepada maths. Saya kata tak pernah tengok benda ni. So saya pun kena belajar lah. Cuba fahamkan. Ini namanya plot titik. So nak nyatakan beza saiz dalam sentimeter bagi sampel serangga terpanjang dan sampel serangga terpendek. Kita nak cari beza dia. Beza saiz dalam sentimeter. So bila kita tengok sini, walaupun ni ada 28, kita tengoklah yang terakhir. So cerapan yang paling besar.
Kemudian cari cerapan yang paling kecil. So nak baca ni kenalah hati-hati. So cerapan yang paling besar kalau ikut kat sini 6 hingga 7 ada 10 petak yang kecil. So titik yang terakhir berada pada petak yang ke-8. So 6.8. Yang ini 3.1. So 6.8 kena tolak dengan 3.1. Dapatlah beza dia. So beza saiz serangga adalah 3.7 cm. Jangan pula buat 7 tolak 3. Kita kena tengok titik itu berada di ukuran yang mana. Kena betul, tepat. So beza dekat sini, beza titiknya ada, beza cerapan kita yang panjang dengan yang terpendek adalah 3.7 cm. Okay. Itu dah habis untuk sukatan serakan yang pertama. Maksudnya kita nak tahu beza dia. Kita ambil nilai cerapan terbesar tolak dengan nilai cerapan terkecil. Kalau dia punya cerapan beza itu besar, maka serakan itu diserakkan dengan lebih luas. Kalau kecil, dia diserakkan dengan lebih kecil. Itu yang kita kena faham maksud untuk serakan dalam 8.1.1. Now kita masuk kepada yang kedua. Membanding dan mentafsir serakan 2 atau lebih set data. Biasa kat dalam ni kita bandingkan 2 lah. So kita boleh apply untuk yang seterusnya. Berdasarkan, ni lagi satu. Plot batang dash daun dash daun. Plot batang dan daun. Ni lagi satu yang buat cikgu terkejut. Apa pula lah plot batang dan daun? Yang mana batang, yang mana daun? Benda tak pernah tengok ni. Bila tingkatan 4, dia dah terus saja masuk. So cikgu kenalah ambil buku teks tingkatan 2. Nasiblah cikgu ketua panitia. So adalah lebihan buku naskah guru untuk tingkatan 1 sampailah tingkatan 5. So bolehlah tengok. Cuba bayangkan cikgu nak kena tengok. Kalau cikgu tingkatan 5, tingkatan 4 ni, senang cerita tingkatan 5, dia kena tahu apa yang ada di tingkatan 1, tingkatan 2, 3, 4 dan juga 5. So pembelajaran untuk 5 tahun. So kalau KSSM ni, cikgu baru ibarat sebagai setahun jagung lah. Kerana baru nak lahirkan batch yang pertama tahun ini. Nak pula batch yang pertama inilah pandemiknya daripada tingkatan 4, tingkatan 5. So tak teratur lagi. Macam mana cara nak menanda pun dia lebih kurang, tapi tak nampak lagi yang sebenar-benarnya. Tengoklah untuk yang pertama ini nanti macam mana. Okay. So ada serta-serta bab yang dia boleh kita ambil daripada yang lama, masuk yang baru. Dia ibarat yang ni macam pembaharuan lah. Ada yang sama, ubah tajuk, dia campurkan sedikit lagi. Ada yang memang totally berbeza. Contohnya macam ini. Ada yang baharu betul-betul. Totally berbeza maksudnya dia berada di dalam subjek lain. Matematik tambahan masuk dalam maths. Kemudian yang totally berbeza tu memang sebelum-belum ni tak pernah ada. So sekarang dimasukkan. Kerana ada yang dalam KPSM telah dibuang. Contohnya bearing. Cikgu rasa tak ada dah. Bumi sebagai sfera dah tak ada. Sebab itulah adalah topik baru yang dia masukkan. Ya. Kalau untuk tingkatan 4 ni yang betul-betul yang total baru adalah bab 10, pelan keuangan. Itu nanti cikgu nak ingatkan kepada awak belum mengalami situasi tersebut. Cikgu nak awak belajar benda tu betul-betul supaya dia jadi pelan keuangan bila awak dah mula bekerja. Perancangan tu kena buat sebelum mula bekerja. Kalau dah ada degree, maksudnya kita dah tahu gaji kalau kerja dengan degree, berapa gaji dia. Itu nanti. So ni kita pergi pada 18.1 bulan 2, membanding dan mentafsir serakan 2 atau lebih set dasar berdasarkan plot batang dan daun dan plot titik dan seterusnya membuat kesimpulan. Mula kita bandingkan, kita tafsirkan, okey, dengan guna plot batang dan daun serta plot titik, lepas tu kita terus buat kesimpulan. Ya. Okey. Yang ni buku teks muka surat 206. Okey, 206. Rangsangan
minda 2 tu. Okay, kita nak banding tafsir. Bagi 2 set data berdasarkan plot batang dan daun. So kat sini dia suruh bina plot batang dan daun. Kemudian kita bandingkan dan tafsirkan ujian manakah yang menunjukkan pencapaian lebih baik. Kemudian beri justifikasi. Nampak justifikasi? Cikgu ni ibarat barulah ni tentang justifikasi. Kalau cikgu form 1, form 2, form 3 dah lama dah dia orang apa. Cikgu form 1 adalah yang paling lama belajar untuk KSSM. Maksudnya dia dah mantap, dah sama ada dah 75% ke 80% ke atau 100% dah mantap dalam kepala. Kalau cikgu ni tak berapa persen je lah. Cikgu ni kena tahu benda ni ada kat bab mana, tingkatan berapa. Itulah yang nak menunjukkan kita mantap ke tidak. KBSM dah terpaksa nak kena buang-buangkan lah. Supaya ada neuron-neuron yang boleh kosong untuk cikgu masukkan benda-benda yang baru. Tu cerita bahagian bio lah tu. Pasal kalau sekarang ni susah sikit nak mengingat. Okay, so kita ada 2 set data kita. Markah ujian bulan April, markah ujian bulan Mei. Kebetulan yang dia bagi ni nak menyenangkan kita pasal nak buat set plot batang dan daun, dia dah susun cantik dah. Markah 30 lebih, 40 lebih, 50 lebih dan juga 60 lebih. Ni 3, 4, 5, 6, 7. So dia dah susun cantik. Tak adalah dia berterabur kita nak tengok dari kiri ke kanan, atas bawah dan sebagainya. So kita buat plot batang dan daun. Kalau awak belajar masa tingkatan 2 katanya kita buat satu je. Tapi kita boleh juga buat perbandingan. Kita nampak perbandingan kiri dan kanan. So sebelah kiri markah ujian bulan April, sebelah kanan markah ujian bulan Mei. Inilah batang dia. Katanya lah. So kita bermula dengan nombor 3, 30, 40, 50, 60, 70. So kita ambil nombor depan untuk jadikan batang. Kalau dekat markah April tak adalah 7 pasal dia berakhir 6. Tapi kalau Mei dia ada sampai 70. So kita mula buat untuk markah bulan April dahulu. Okey, pertama 3, 2. Cikgu masukkan 3, 5. Ni dah ada 3, ni 5. Ambil nombor belakang. 3, 5 lagi. 3, 9. Dah selesai. Dia dah bagi urutan tu dah senang. Okay, kita pergi 4. 4, 1. 4, 1. Tengok dia apa masukkan. Supaya awak faham. 4, 1. 4, 1. 4, 2. 4, 3. 4, 3. 4, 4. Ada 2 kali. 4, 6. 4, 8 ada 2 kali. 4, 9. Selesai itu kita buat 5. 5, 1. 5, 3. 5, 4 ada 2 kali. 5, 6. 5, 8 ada 3. So last kali kita buat. Okay, 6. 6, 0, 6, 1. So dah selesai. Graf plot batang daun bulan April. So sekarang kita nak buat bulan Mei pula. So mula dengan 3, 4. Okay, 3, 8. 40 ada 2 kali. 4, 3. 4, 6 ada 2 kali. 4, 9. Now kita pergi pada 50. 52, 53, 55 ada 3 kali. 59 ada 2 kali. Dan kita pergi pada 60. 63. 65. 66. 68 ada 2. 69 1. Okey, 70. So 7. So belakangnya 71, 73, 75, 77. Dah lengkap dah. So kita dah nampak lah kalau kita nak buat, nak ceritakan apa cerita ni. Tapi sebelum tu kita kena tahu, kena buatlah dia punya kekunci. 3 palang 2 mewakili 32. So maksudnya kalau kat sini 34. 34. 38 dan seterusnya. Kekunci ini penting untuk kita baca benda itu. Sebelum ni cikgu tak faham lah apa benda yang ni. Ini dah boleh lah sedikit. Tapi belum lagi full. So kalau ada masalah apa-apa mungkin cikgu perlukan KIV dulu. Nak tengok balik semula. Pasal dah tinggal dah. Mengajar tahun lepas bulan berapa? Dah setahun tinggal.
Kalau dalam KBSM, tinggal berapa lama pun tak jadi masalah. Dah tahu dah dapat gambaran tu kerana dah lama ajar benda tersebut. Okay. So, ni. Pencapaian, dia suruh buat kesimpulan kan perbandingan tu. Pencapaian ujian bulan Mei adalah lebih baik. Kenapa kita kata lebih baik? Tengok yang ni. Data dia macam mana yang ini. Kerana ramai murid mendapat markah tinggi dalam ujian tersebut berbanding dengan ujian bulan April. Cuba tengok kat sini. Banyak dekat markah 40. Ada 2, 4, 6, 8, 10, 11. Okay. Kalau dekat markah bulan Mei, dia dah kurang. Dia dah pergi meningkat ke atas. 60 daripada 2 orang dah jadi 6 orang. 70 langsung tak ada, kat sini dah ada 4 orang. Pasal kat sini dah berkurang. Okay. Dia dah pergi kat sini. Sini pun lagi berkurang, dah pergi kat sini. Kemudian kat sini pun taklah macam ni juga. Tak adalah ramai juga. Tapi dia dah banyak dekat sini. Ni 2 terakhir, kalau kat sini ada lebih 2, 4, 6, 8. 8 orang dah menghuni dekat bahagian nombor 6. Pangkal markah 6 dan 7. So tu yang kita kata, bila kita nak bandingkan, kita kata markah ujian bulan Mei lebih baik, okay, daripada bulan April kerana ramai pelajar mendapat markah tinggi. Okay, itu yang kita buat perbandingan dan kita buat justifikasi. Ni special edition. Okay. Kalau nak buat asing-asing, kita boleh nampak. Ini taburan tak sekata ni. Yang ni taburan sekata dah semakin kat sini semakin bagus. Okay. Ini kalau kita buat, ni ada selang kelas. Ni namanya selang kelas. Okay. Plot batang dan daun nak jadikan histogram. Tu dia bagi. Dan nanti awak akan belajar histogram, nanti awak akan belajar poligon kekerapan, nanti awak akan belajar ogive. Tapi ada benda yang baru juga lagi. Ada pula, kalau tak silap saya, histogram kumulatif ke apa. Itu lagi baru. Pasal baru munculnya tahun ini, bab tingkatan 5. Tingkatan 4 dah muncul yang baru. Tingkatan 5 lagi baru lagi. Baru nak menghadap tahun ini. Okay. Ni kita nak buat daripada plot batang dan daun jadi histogram. Tadi nanti awak boleh tengok semula. Okay, contoh 2. Muka surat 217. Okay, contoh 2 muka surat 217. Okay, satu pertandingan kuis matematik. Okay, yang ni plot titik ya. Dan kuis sains telah dijalankan di SMK Bestari. Okay, bersempena Minggu Sains dan Matematik. Okay. Okay, 20 orang murid telah mengambil bahagian dalam kuis tersebut. So data kita 20. Raja di bawah menunjukkan 2 set plot titik bagi skor yang diperoleh murid-murid ini. Ini dia. Ni kuis sains, markah 8, maksudnya mungkin ada kita tengok ini 8 hingga 15. Kalau kita tengok dekat sini bezanya 7. Ini pasal 15 tolak 8, 7. Okey, kalau yang ni 15 tolak 9, 6. Okey, kita tengok dia punya taburan dia. Okay. Melalui plot titik, kita boleh membandingkan dan mentafsir bentuk. Titik, serakan titik, kekerapan serta cerapan yang tertumpu di kiri atau di kanan bagi 2 set data. Ni dia tertumpu ke sebelah kanan. Nampak tak? Daripada 11, dia pergi ke kanan. Yang ini, dia pergi ke arah kiri. Nanti ada nama ni. Okay, kita tengok yang ini. Data manakah yang menunjukkan serakan lebih besar? Berikan justifikasi anda. Okey. Kuis sains kerana beza cerapan kuis sains adalah lebih besar. Betul? Tadi yang saya kata 15 tolak 8, 7.
Banding dengan matematik 15 tolak 9, 6. Okey. Cosine. Jawapannya di manakah serangkaian lebih besar? Cosine. Kenapa? Kerana beza cerapan cosine adalah lebih besar dari beza cerapan kuis matematik. Kalau kita nak kata serangkaian lebih besar lebih kecil, kita tengok cerapan, dapatkan beza cerapan lebih besar tolak cerapan lebih kecil. So barulah kita buat keputusan mana satu. So kita dapati cosine serangkaiannya lebih besar. Macam mana nak buktikan? Okey, beza markah tersebut. Beza skor. Sin 15 tolak 8, 7. Matematik 15 tolak 9, 6. So tu kita dah boleh bagi justifikasi dia. Okey. Kemudian kita tengok soalan kedua. Kuis manakah mempunyai beza cerapan lebih tinggi? Tadi dia tanya serangkaian. Cosine. Kenapa? Ni dia. Beza cerapan cosine 7. Pasal dia tanya beza. So berbanding dengan kuis matematik iaitu 6. Tadi dia tanya serangkaian. So kita kata serangkaiannya sin. Tapi cerapan, pasal dah serangkaian lebih besar, maka mestilah beza cerapan lebih tinggi itu adalah pada sains yang kita buktikan tadi dengan tolak yang lebih besar, tolak lebih kecil. Ya. Okey, buku teks. Lagi ke surat 217 juga, soalan yang sama. Antara skor kuis sains dan skor kuis matematik, pencapaian manakah lebih baik? Sekarang dia pergi pula pencapaian. Kata ini serangkaian lebih besar, ini serangkaian lebih kecil. Kenapa lebih besar? Kita tengok beza cerapan besar tolak nilai cerapan besar tolak nilai cerapan kecil. Sekarang dia tanya pencapaian mana lebih baik? Kuis matematik. Macam tadi saya kata kenapa kuis matematik? Nampak tak? Dia bermula 11 ni, dia banyak data pergi ke 15. Kalau kat sini, kalau kita nak tengok, kita kira ni, kita boleh banding. Kurang daripada 11, 2 je. Tapi kalau yang ni kurang dari 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. So maksudnya kat sinilah kita punya lebih baik. Okay. So ini kerana skor murid lebih banyak terserak ke sebelah kanan yang mempunyai skor lebih tinggi berbanding dengan kuis sains di mana skornya lebih banyak terserak di sebelah kiri. Boleh? Belajar? So dia punya skor lebih rendah. Boleh ya? Ini nak cerita pasal apa? Pasal kita punya serakan lah. Maksud serakan macam mana kita nak buat perbandingan dan macam mana kita nak tafsirkan. So kita kena tengok apa soalan dia. Nak serakan lebih besar kecil, macam mana kita tahu yang itu. And then cari beza terbesar. Beza macam kita cari beza. Lepas tu macam mana kita nak cakap tentang pencapaian. Kita tengok pencapaian dia macam mana. Tak semestinya yang serangkaian lebih besar tu pencapaiannya lebih baik. So kita kena tahu kesimpulannya apa yang perlu kita buat. Dah selesai dah 8.1. Setakat ni boleh. Ni boleh pergi formula-formula lah lebih lagi ni. Okay, so sekarang ni kita nak pergi part yang ketiga. Cikgu tak tengok lagi sekejap ya. Part yang ketiga ni ada berapa slide? Awak ni kan selalu nak tepat waktu. Okay, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oi banyaknya. Okay, ni dapat ni lah. 30. Banyak betul. Okay, tak apa. Sekejap ya. Kita masuk sebahagian-bahagian tentu. Pasal dia kan ada banyak ni kan. Nak tentukan julat macam mana? Nak tentukan julat antara kuartil macam mana? Variance is yang piawai. Lepas tu kena huraikan silakan bagi data tak terkumpul. Mula-mula tentukan. Ni je ada 1, 2, 3, 4. So kita pergi satu persatu. Okey. Ni 8.2.1. Part yang ketiga.
Okey, julat muka teks awak, muka surat 219. 219. Okey, apa yang dimasukkan julat? Ini sebenarnya julat ni yang tahu cikgu daripada sekolah rendah dah ada. Dia dah bagi yang basic. Tu sekolah rendah, sekolah menengah rendah pun kadang-kadang tak teringat kan. Okey, kita ingatkan kembali. Julat bagi suatu set data tak terkumpul. Ni cara nak curi julat, cara nak cari julat bagi data tak terkumpul ya. Beza antara nilai cerapan terbesar dengan nilai cerapan terkecil. Itu sebenarnya yang kita belajar dalam maksud serakan tadi. Itulah nama khasnya julat. Okey, beza antara nilai cerapan terbesar dengan nilai cerapan terkecil. Itu kena faham. Okey, sukatan ini memberi kita satu gambaran bagaimana data ditaburkan. Kalau julatnya besar, maka sukatan data itu ditaburkan dalam serakan yang lebih luas. Kalau kecil, dia lebih kecil. Okay. Sebagai contoh, ujian bahasa Melayu suatu kelas yang mempunyai julat markah yang lebih besar bermaksud kebolehan murid dalam kelas berkenaan adalah sangat berbeza. Dia bila besar, julatnya besar, maka kebolehan murid dalam kelas berbeza. Okey. So, julat, ni formula dia. Nilai cerapan besar tolak nilai cerapan kecil. Okey, dah pergi bahagian yang pertama. Ni. Latihan. Contoh nak kira julat. Okey, kita data tak terkumpul kita 34, 23, 14, 26, 40, 25, 20. So data yang terbesar nak kira julat, data yang terbesar kita adalah 40. Data yang terkecil kita adalah 14. So kita cari julat 40 tolak 14, 26. So yang ini saya pasti tak perlulah saya tanya faham ke tidak. Kalau tak faham tu pelik rasanya. Okay, so tu macam cara nak tentukan julat. Ini juga tadi dia bagi yang berterabur macam tu, susunan je. Sekarang dia bagi dekat dalam bentuk jadual. Bila dalam bentuk jadual janganlah ingat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kerana bilangan datanya banyak. So dia bagilah dalam bentuk jadual. Okey, contohnya skor 2 ada 3 orang. Maksudnya kalau kita nak susun 2, 2, 2. Kena ada 3. Skor 2 kita kena tulis. Kemudian 3 ada 5 kali. 3, 3, 3, 3, 3. Tu dah 5 dah. Kalau yang 6 ni 12 kali. Sebab itulah dia buat dalam bentuk jadual kekerapan. So kita bolehlah penyelesaian nak kira julat tetap sama. Okey, terkecil 2. Okey, terkecil 2. Terbesar 8. So julatnya 8 tolak 2. 6. Jangan tersilap ya. Jangan awak ambil terbesar 12. Terkecil 3. Jangan silap. Kita tengok skor. Ini yang dia punya berapa kali banyak. Contoh dekat plot titik. So dekat markah 2 bawah ini ada 3 titik dekat atas dia. So kita ambil yang bawah bukan yang 3 titik itu. So jangan silap bila buat dalam jadual kekerapan. Okey, kita ambil yang kunci atas ni dulu. Okey. So kita dah dapat julat dia. So kita ada 2 perkara nak cari julat. Satu yang dia dah tulis tak teratur. Satu disebabkan banyak sangat dia punya data dia. So dia buat dalam bentuk jadual kekerapan. Tapi nak dapatkan nilai julat jangan silap. Kalau bila jadual tu nanti takut tersilap, ambil yang sebelah bawah. Nilai. Kita kena ambil yang kita jadikan batang dia tu ataupun dekat plot titik paling senang. Markah 2. Ada 3 orang dapat. Macam itulah. So kita ambil markah 2, cerapan paling besar, cerapan paling kecil.
Jangan ambil berapa orang yang ada dekat atas dia. Okay, now kita pergi pada perkara yang kedua, julan antara kuartal. Buku teks muka surat 220. Okay, 220. Julat antara kuartal. Untuk menentukan julat antara kuartal, data mestilah disusun mengikut tertib menaik. Okay, kalau diberi dalam bentuk susunan apa benda, so kena disusun mengikut tertib menaik. Okay. Kuartal pertama ialah nilai data yang berada pada kedudukan 1/4 dari susunan data tertib menaik. Contohnya data kita ada 12. So 1/4 daripada 12, 3. Kat situlah kedudukan kuartal pertama yang kita nak cari. Kita kira 3, lepas tu kita tengok apakah nilai dia. Okay. Mungkin tak faham yang itu, kita tengok pada contoh. Okay. Kuartal ketiga ialah nilai data yang berada pada kedudukan 3/4 daripada susunan data tertib menaik tersebut. Ya. Kuartal pertama, kedudukan nilai data yang berada pada kedudukan 1/4. Kuartal ketiga, nilai data yang berada pada kedudukan 3/4. Okay, yang itu kurang jelas, kita pergi pada contoh nanti. So, julat antar kuartal ialah beza antara kuartal pertama dan kuartal ketiga. So beza dia, itu julat antara kuartal. So kita ambil nilai data pada kuartal ketiga, kena tolak dengan nilai data pada kuartal pertama. Ini tentang maksud nak kira julat antara kuartal. Ada beberapa step yang perlu awak ingat. Tengok contoh A. Data macam ni. Okay, dia dah siap-siap dah tuliskan awak dalam turutan menaik. Kalau awak dapat bukan dalam turutan menaik, so kena salin balik semula ikut turutan yang menaik daripada kecil hingga ke besar. Kena susun. Kalau dah siap tersusun tak jadi masalah. Tapi kalau tak tersusun, maka awak kena susun dahulu. Langkah pertama, okay, susun ikut tertib menaik. Okay. So ikut tertib menaik. Langkah kedua. Dah susun ikut tertib menaik. Langkah kedua. Tentukan median. Siapa tahu apa dia median? Tengah-tengah. Orang tengah-tengah. Tahu ni. Tahu saya. Tengah-tengah. Kenalah cakap nilai yang berada di tengah-tengah. So tapi kita tengoklah kita punya data ada berapa kan? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bila 11 ni palinglah senang kita nak buat. Mesti ada data itu tersendiri. Kalau dia genap, kita kena ambil kiri dan kanan. Okey, kita tengok ya. Tak silap cikgu ada 11. Okey. Bilangan data sama dengan 11. Betul. So data yang ke-6 adalah kedudukan median ialah bilangan data campur 1 bahagi 2. Okey, campur 1 bahagi 2. So kedudukannya adalah yang ke-6. So contoh kat sini lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. So inilah dia. 13 ini adalah kita punya median. Maksudnya kalau cikgu letakkan dekat situ, kiri dan kanan sama banyak. Barulah kita kata dia tengah-tengah. Sebelah kiri dia 4, 4, 6, 8, 10 ada 5 data. Sebelah kanan dia ada 15, 16, 20, 22, 23 ada 5 data. So kita dah betul untuk kedudukan yang ke-6 itu. So mediannya adalah 13. Jangan pula awak kata median dia 6. Itu kedudukan tempat bagi median. Yang data ganjil. Itulah formulanya. Bilangan data campur 1/2. Tak ingat macam ini, bagi cikgu bagi senang. Alah, bilangan data tu kan sikit je. 11. So kita, kalau cikgu buat macam ni. Boleh je. Slash ni 1, belakang 1. Kedua, slash belakang 2. 3, 3. 4, 4. 5, 5. Dah tinggal 1. Dah tengah. Tak boleh nak slash lagi dah. Tak ada kiri kanan. So 13 itulah median kita.
Kalau tak ingat nak guna ni. Okay. So kita dah dapatlah median kita. Median berada pada kedudukan ke-6 dalam set data. So median kita adalah 13. Okay. Itulah kita punya nak tentukan median. Okay. Median ya. So kita dapat median. Okay, seterusnya langkah ketiga, tentukan kuartal pertama dan ketiga. So ini dekat sini, kemudian sebelah kiri. So adalah salah satunya kita punya kuartal yang pertama. Kita tengok sebelah kiri ada 5. Apakah nombor yang berada di tengah-tengah? Siapa boleh jawab? 6. So nilai 6 inilah pada kedudukan ketiga ini adalah kuartal yang pertama. Q1. Jangan guna K1 ya. Q besar 1. Itu adalah simbol untuk kuartal. Kalau cikgu senang macam itulah. Contoh kalau macam ni, berapa kuartal yang ketiga? Yang mana satu? 20. Ya. Tu cara mudah. Bila cikgu dah faham, so cikgu boleh singkatkan dia. Cara yang mudah. Kalau nak terangkan pada kawan, boleh juga terangkan cara mudah. Tapi kalau dia tak faham, kita terangkan mengikut yang ada dalam buku teks. Lepas tu baru kita terangkan cara yang mudah. Inilah. Kalau dalam buku teks, kita ada 5 data. Sini pun ada 5 data. So kita ambil kedudukan Q1 dan Q3 adalah bilangan data campur 2. So ada 5 campur 1, 6. 6 bagi 2, 3. So berada pada kedudukan yang ketiga adalah kuartal pertama. So 1, 2, 3. Median tadi yang ke-6. So kuartal pertama yang ketiga. So kalau yang ini pun sama juga. Okay, kedudukan yang ketiga. Okay, dia dah beritahu. So 6. So yang seterusnya kuartal ketiga pun sama juga. Kedudukan yang ketiga. So 20. Itulah kuartal kita. So dia dah tunjukkan. So kuartal pertama 6, kuartal ketiga 20. So nak tentukan jumlah antara kuartal. So 20 tolak 6, 14. Boleh setakat ni nak tentukan jumlah antara kuartal? Kenapa suara jadi macam tu? Okay. So boleh ya. Nanti boleh tengok balik semula step-step yang ni dan cuba ringkaskan. Pasal biasanya takkan tanya cuma kalau kita nak terangkan pada kawan. Bila kita terangkan pada kawan, sebenarnya kita dah belajar dua kali. Lagi bagus. So kita mudah ingat. Dah mudah ingat. Lepas tu dapat pahala lagi. Kita kena cari pahala. Okay, contoh B. Ni data tak terkumpul. Ini mesti dia bagi, tengok genap ke apa ni. Tak juga, ganjil. Okay, langkah 1 ikut susunan tertib menaik. Dah susun dah. Okay, lepas tu kita tentukan median. Okay, median. Bilangan data ada 9. Okay, campur 1 bagi 2. So 10. 10 campur bagi 2 dapat 5. So data yang kelima adalah median. Cikgu laju je lah kat sini. Okay, data yang kelima, kedudukan kelima. So 1, 2, 3, 4, 5. So mediannya adalah 19. Okay, now kita pergi pula nak tentukan kuartal pertama dan kuartal yang kedua. Kuartal yang ketiga, maaf. Kuartal yang kedua adalah median Okay, untuk pengetahuan awak, kita ada kuartal pertama, kuartal ketiga kan. Mungkin ada yang tanya, cikgu kuartal kedua apa dia? Kuartal kedua adalah median, iaitu 1/2 daripada nilai data. Okay, so sekarang ni. Okay, nampak tak? Tadi 5. 14. Okay, sekarang ada 4 je ni. Kalau 5 tadi senanglah kita nak apa. So macam mana caranya? 4 data. Okay. 14. Kebetulan 14.
Okey, 4 campur 1 bagi 2, 2.5. 2.5 ada tak kat situ? Kira ada 2 je kan? Kedudukan Q1 dia berada pada ni. Di tengah-tengah antara kedudukan kedua dan ketiga lah yang ni. 14 bagi 2. So maksudnya 14 campur 14 bagi 2. Betul lah 14 untuk yang ni. Tapi kalau yang ini dah lain. Okey, kita tengok macam mana. Tetap sama jugalah. Campurkan kedua-keduanya. Dia dah beritahu tunjukkan kedudukan tu kan. Okey, macam mana kita nak kira kalau dia bilangan tu genap. Okey, sekejap Okey, macam mana bilangan tu genap. Okey, kita tengok. 14 campur 14. Ambil nilai bagi 2. 14. Yang ini kalau 20-20, 20 lah. Tapi kalau dia 20-21 macam biasa juga. Campurkan bagi 2. So kuartal ketiga adalah 20.5. Kuartal pertama adalah 14. Mungkin ada yang tak faham nanti, tak ingat benda. Macam mana ini boleh dapat 14 sama dengan dua-dua ni. Tapi kenapa yang ni bukan 20 atau 21? Ialah kerana kita ambil kuartal ketiga berada tengah-tengah. So kalau kita nak fair and square, kita ambil sebelum dan selepas, campurkan bahagi 2. Sama juga ni tapi memandangkan nombor yang sama. That's why kita dapat nilai yang samalah dengan kedua dengan yang ketiga. Okay. So julat antara kuartal. Okay, 20.5 tolak 14. 6.5. Okay. Ni contoh C. Perpuluhan pula. Okay. Dah susun. Ada 2, 4, 6, 8. Tadi 9 nak tentu Q1, Q2, 3 dia ada data ganjil. Dah diberi contoh. Kemudian tu yang sebelah. Yang 9 pula okey dia ganjil. So median dah senang nak dapat. Tapi bila pergi kepada kuartal pertama, kuartal ketiga ada 4 data sahaja. So tak ada yang di tengah-tengah. So dia dah bagi contoh macam mana cara nak kira. Okay. Now data keseluruhan ada 8. Nombor genap. Median pun akan dapat. Lebih kurang tadi jugalah. Okay. Tentukan median. Bilangan data 8. 8 campur 1 bahagi 2. Data yang 4.5. So kedudukan 4.5 lah di tengah-tengah kedudukan keempat dan kelima. So 1, 2, 3, 4. Ini 5. So kat sini. Bila berada tengah-tengah tadi macam kita cari Q1, Q2 tadi, Q3 tadilah. Campurkan kedua-duanya bahagi 2. Okay. Saya tahu tengah-tengah tu median. Nak cari boleh. So 26 campur 28 bagi 2 dapatlah 27. Okay. Kita yang penting pasal kita nak cari julat antar kuartal. Okay, bilangan data 4 campur 1. 5. 5 bagi 2, 25. So maksudnya kat tengah-tengah ni. Kebetulan kiri dan kanan sama. So nombor itulah juga. Tapi kalau yang ini kena campur bahagi 2. Okay. So julat antara kuartal kita nak cari. Ada 25. So yang ini sama. Pasal kiri kanan sama. Yang ini kita campurkan dapatlah 2.95. So julat antara kuartal 2.95 tolak 2.5. Boleh? Boleh pelajar? Boleh cikgu. Kita nak selesaikan julat kuartal. Ya? Nanti kita sambung kemudian. Okey, yang ini bagi data yang ada dalam jadual kekerapan kerana data kita banyak. Ni kena fahamkan betul-betul. Boleh jadi dah apa? Kekerapan longgokan 3. Lepas tu campur 5. 8. Ni cara nak cari kekerapan longgokan. 8 campur 6 dapat 14. 14 campur 8 dapat 32. 22. 22 campur 12 dapat 34. 34 campur 7 41. 41 campur 3 44. So kita ada 44 data.
Okay, kalau kita nak buat 44 data ni, nak buat secara manual macam contoh sebelumnya, masalah. Tak cukup kertas jadinya. Tak ke mana-mana awak tulis. So kita ada jalan shortcut. Kedudukan cerapan. Okay. 1 hingga 3. Ni bermula 4 hingga 11. Ada kesilapan je ni. Okey. Oh ni dah ikut saya ni. Maksudnya 3 campur 5, 8. 8 ini 9. 8, 9. Berakhir dengan 14. Tengok ya. Dia nak suruh awak ni cara yang cepat untuk buat. Okey. Lepas 14 mestilah data yang ke-15. So yang ke-15 berakhir dengan 22. Kita dapat daripada kekerapan longgokan. Lepas 22 mestilah seterusnya data yang ke-23. So berakhir dengan 20 dengan 34. Selepas 34 mestilah data ke-35. So berakhir dengan kekerapan longgokan kita 41. So berakhir dengan 41. Selepas itu mestilah data yang ke-42. Berakhirlah dengan kekerapan longgokan kita terakhir itu 44. Ini kedudukan dia punya nilai skor dekat sini. Kedudukan untuk skor kita berada di mana. Maksudnya skor kita berakhir dekat 2. Contohnya 2, 2, 2. Selepas itu 3, 3, 3, 3, 3. Itu yang dimasukkan data yang ke-4 hingga 8 semuanya nombor 3. Data ke-9 hingga 14 semuanya nombor 4 dan seterusnya. Okay, now kita dah boleh buatlah langkah-langkah yang tadi. Langkah pertama. So, tengok ni dibulatkan jumlah data. Q1 cerapan ke kita kata 1/4 kan? So 1/4 darab 14. Barulah kita guna formula ni. 1/4 daripada jumlah data. So maksudnya nilai Q1 kita, kuartal pertama kita adalah cerapan ke-11. Cerapan 11 berada di sini. Okey. Cikgu. Ya. Kenapa 1/4 cikgu? Tadi ingat tak? Kuartal pertama 1/4 daripada jumlah data. Kuartal ketiga 3/4 daripada jumlah data. Dalam slide yang sebelum-sebelum ni. Ada tak nampak tadi? Okey, sekejap ya. Ni awak kena ingat. Saya ensure sekejap. Kita berada dekat, sekejap ya. Dah kecil-kecil ni tak nampak dah. Kat mana tadi? Ni. Pada slide yang ke-26. Penerangan tentang julat antara kuartal. Kuartal pertama, nilai data yang berada pada kedudukan 1/4. So bila kita dah ada tadi kedudukan cerapan tadi, kita kenalah jumlah data tu 1/4. Itu untuk kita nak dapat kedudukan dia dahulu. Dah dapat kedudukan, barulah kita tengok apakah data tersebut. Boleh? Boleh. Okey, so sekejap ya. Kita dah pergi tadi data yang dekat sini. Oh, sorry, yang ni lah. Okey, so kita nak dapat kuartal pertama. So ni jumlah data kita 1/44. Susunannya daripada 2 sampai 8 ni nilai bilangannya adalah 44. So nak dapat kuartal pertama 1/4 daripada jumlah data. So maksudnya cerapan ke-11. So kita tengok pada kedudukan cerapan ni yang ke-11 berada di 9 hingga 14. Betul? Boleh faham? Pak Ayal? Boleh ya? Okey, ini baru Boleh cikgu. Ni baru kedudukan. So kita kena tengoklah apakah cerapan dia. Skor dia 4. So maka Q1 adalah 4. Nilainya adalah 4. Mula-mula kena dapatkan dia cerapan ke berapa. Okey, kemudian kita tengok yang
Q3 adalah cerapan. Kita dapat nilai daripada 3/4, 75%. Daripada 44 adalah 33. So kita cari kat sini mana kedudukan 33. Kat dekat sini. 23 hingga 34. So cerapan 33 adalah kat sini. So berapa nilai Q3? 6. So julat antara kuartal kita 6 tolak 4. Dapat 2. Okay. Boleh faham? Boleh. So kita ada perbezaan yang apa ni, data tak terkumpul. Satu, dia dekat dalam jadual pasal bilangan datanya banyak. Tak sesuai untuk kita buat listing. Tapi kalau yang sedikit tu kita bolehlah listingkan saja. Kalau data yang dalam jadual ni dah memang ikut susunan menaik dah. Skor tu dah memang ikut susunan yang menaik. Okey. Saya terang sampai situ sahaja dahulu. Okey, sampai julat antara kuartal. Nanti kita akan masuk yang ni, variance. Tu yang seterusnya. Orang pun dah azan. Sekarang azan Zuhur dah cepat. So kita akan masuk part ini. Okey, part yang ini pada kelas yang seterusnya 2 minggu daripada sekarang. Betul? Pak Aian. Ya, cikgu. Kejap, cikgu nak endkan slide ni. Okey, sabar ya. Okey, kehadiran 34, dalam ni ada 36. Mana lagi 2 orang ni? Danish ada? Ada, cikgu. Mana? Okey, Danish. Dah tulis kehadiran belum, Danish? Oh, alamak belum. Sorry. Selalulah lupa. Okey, tulis kehadiran ya. Okey, dengar sini. Semalam cikgu dah bagi tugasan tu, tolong semak bab 1 dalam minggu ini dengan pen merah. Kalau ada apa-apa masalah nak semak, PM saja cikgu. Okey, itu yang pertama. Dalam cuti nanti kena buat untuk bab kedua dan ketiga. Make sure semua lengkap ya. Kita tak lama lagi akan bersekolah. Tak kira lah, tapi yang pastinya insyaAllah kita akan bersemuka. Okey, lagi satu, bersiap sedia daripada sekarang. Guna masa yang ada untuk buat persediaan peperiksaan. Cikgu tak pastilah tengah tahun ke akhir tahun, tapi biasanya akhir tahun lah. Okey, bersiap sedia untuk peperiksaan akhir tahun. Petang ni cikgu ada Google Meet. Tak tahulah, katanya persediaan untuk exam online. So maksudnya online ni kalau buat dalam contohnya Seri Gombak dah buat dah, baru selesai minggu lepas. Dah dapat dah keputusannya, dia orang buat dalam Google Form. Boleh dapat markah terus kat situ. Kita convertkan kepada 100%. Tu kalau secara online lah. Kalau secara bersemuka dah boleh. Nanti bersiap sedialah untuk peperiksaan akhir tahun anda. So yang pasti awak akan dapat 2 kertas, kertas 1 dan kertas 2. Kalau bersemuka tu biasanya akan 2 kertas. Mungkin ada masa nanti cikgu akan bagi sepintas lalu untuk dia punya penataran kertas lah. Kertas 1 macam mana, kertas 2 tu ABC tu soalan-soalan macam mana yang termasuk dekat A, B dan C. So kena bersedia daripada sekarang. Kalau tanpa awak sedari, sekarang dah bulan 9 tengah. Hujung ni dah tengah.
Nanti bila awak balik ke sekolah selepas cuti minggu depan seminggu, awak akan berada pada hujung bulan 9. So awak hanya ada 2 bulan lebih sikit sahaja. Biasanya peperiksaan akhir tahun akan berjalan pada bulan 10. Mungkin kalau tingkatan 4 dia dah lipat kertas 1 dan kertas 2, kalau bersemuka dia akan melibatkan masa peperiksaan selama sebulan, 3 minggu lebih. So mungkin dia akan masuk, mungkin kalau dia buat minggu kedua akan berakhir pada awal November. Kalau dia buat minggu ketiga bulan 10, dia akan berakhir pada tengah November. Selepas itu kena ada masa lah, nanti cikgu nak tanda, nak key in. So sebelum awak habis sekolah untuk tahun ini, maka awak akan diberilah keputusan peperiksaan untuk tingkatan 4. So 4 Ibnu Rushd adalah kelas yang sama tarafnya dengan 4 Ibnu Sina. So make sure pencapaian awak itu sama kualiti dia. So kualiti itu sama atau tidak bergantung pada diri awak sendiri. Bermulalah daripada sekarang untuk buat revision. Jangan tunggu habis bab baru nak buat revision. Maksudnya sekarang kita masuk bab 8, dah kenalah buat revision bab 1. Nanti bab 8 dengan bab 1, bab 9 dengan bab 2, bab 10 nanti dengan bab 3. Lepas tu dah bolehlah buat seminggu tu boleh buat 2 bab, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7, bab 8, bab 9 dan seterusnya. Tapi seelok-eloknya bab 8, 9, 10 ni dah kena dapatkan betul-betul. Ibarat macam belajar sambil dengan mengulang kaji. Boleh? 4 IR? Boleh. Cikgu dah ada soalan untuk latihan, tapi buat masa ni kita tak habis syllabus lagi. Kita tak nak bagi soalan tu dulu. Soalan yang untuk pelajar-pelajar SPM 2021 ni lah. Ada dapat daripada Perak, daripada Terengganu, daripada Melaka yang dibuat topikal. Soalan untuk topik 1, soalan untuk topik 2 dan sebagainya. So nanti bila apa-apa selesai je kita terus buat revision. Boleh? Dan telah bersedialah, awak telah bersedialah untuk bab 1, 2, 3 tu. Macam yang cikgu cakap, ganding-gandinglah dengan bab yang kita belajar sekarang. Okey, itu sahaja. Selamat. Okey, cikgu ucapkan tahniah untuk kehadiran hari ini. Ada 34 orang. Okey, 4 orang lagi cikgu tak pasti. Syauqi ada, Syauqi? Okey, Syauqi ada. Okey, yang tak ada ni siapa? Izhan tak ada. Ada berapa orang lagi tak ada ni? Nanti cikgu chat siapa kejap lagi. Okey, so bersedialah untuk peperiksaan. Senang cerita peperiksaan akhir tahun lah untuk awak. Bermulalah daripada sekarang. Gunalah masa yang ada. Okey. So lengkapkan kerja yang cikgu bagi hari ini, bab yang ini. Kemudian tanda bab 1, next week tanda bab 2 dan 3. Ada masalah? Tanya dengan cikgu. Okey? Boleh? Semalam yang Quratul Aini ke? Ya cikgu. Dah faham ke bahagian tu? Faham. Dia kena guna tiram Pythagoras juga tu. Ya, kena faham ayat yang diberi tu ya. Okey, so boleh dismiss sekarang. Selamat bercuti. Cikgu. Terima kasih.